Shalom, Bapak Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹们，平安。 Saya mengajak kita membuka firman Tuhan terambil dari kitab Yosua pasal ke-24. 我们一起来翻开神的话语，在耶稣雅书第24章。 Bagian pertama saya akan bacakan dalam bahasa Indonesia ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-15. Setelah ini nanti Saudari Susi akan membacakan ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-27 dalam bahasa Mandarin. 牧师先会读从13到15节，以印尼文来读。接下来25到27节翻译的会用中文来读。 Demikian bunyi firman Tuhan. Yosua 24 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-15. Demikianlah kuberikan kepadamu negeri yang kamu peroleh tanpa bersusah-susah dan kota-kota yang tidak kamu dirikan. Tetapi kamulah yang diam di dalamnya. Juga kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kamu tanami, kamulah yang memakan hasilnya. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir. Dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. 第25到27节，当日耶稣亚就与百姓立约，在世界为他们立定律例典章。约书亚将这些话都写在神的律法书上，又将一块大石头立在橡树下耶和华的圣所旁边。耶稣亚对百姓说：“看哪，这石头可以向我们做见证，因为是听见了耶和华吩咐我们的一切话。倘或我们背弃你们的神，这石头就可以向你们做见证。” Baik Bapak Ibu Saudara, sebelum kita merenungkan bagian firman Tuhan ini, kita berdoa mohon pimpinan Tuhan, kita dapat memahami firman Tuhan. 在我们听神的话语以前，我们一起来祷告，求神让我们可以明白他的话语。 Tuhan, kami mempersembahkan waktu di depan kami sepenuhnya bagi pekerjaan-Mu saja. 主啊，我们要献上在我们面前的时间，就是为你的工作而献上。 Lembutkanlah hati kami agar kami boleh terbuka dan rela untuk dibentuk oleh kebenaran firman-Mu. 软化我们的心，让我们开敞我们的心，愿意被你塑造。 Berbicaralah kepada kami, ya Tuhan, oleh sebab kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengar firman. 求你对我们说话，因为我们你的儿女们已经预备好我们的心来聆听你的话语。 Oleh karena kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. 我们要感谢你，祷告奉主耶稣的名， Amin. 阿门。 Saudara, hari ini kita akan merenungkan dan kita akan belajar bagaimana kaitan antara keluarga dengan pertumbuhan iman rohani kita dan juga kaitannya dengan pelayanan. 弟兄姐妹们，今天我们要一起学习，就是家庭与我们的服事、我们的成长之间有什么关系？ Saya akan buka dengan sebuah kisah yang menceritakan seorang anak Tuhan yang taat kepada Tuhan, yang memiliki kehidupan kerohanian yang sangat baik, dan juga bagi dunia dia seorang yang sukses. 我要以一个故事来开始，就是有一位很虔诚的基督徒，他在世界上也是很成功的一个人，属灵上也很好。 Jadi seorang bernama John Templeton. 有一个人名叫约翰·坦普尔顿。 Saudara, sebelum Warren Buffett terkenal, saudara, John Templeton terkenal sebagai investor tersukses di abad ini. 在沃伦巴菲特以前，这个约翰·坦普尔顿呢，是在本世纪最成功的一个投资者。 Saudara, dia bukan
pemain saham trading atau spekulan saham, saudara. 他不是一位投机股票玩家， Tapi dia benar-benar seorang investor yang piawai. 但是他真的是熟练的投资者， Sampai dia menjadi seorang bilioner, seorang yang kaya sekali. 到有一天他就成为亿万富翁， Dan dijuluki sebagai the King of Wall Street, Raja Wall Street, saudara, selama 20 tahun berturut-turut. 他就是连续的20年被称为华尔街之王。 Nah, dalam kesuksesannya, saudara, dia mendirikan yayasan yaitu John Templeton Foundation untuk mendukung, jadi ini yayasan amal untuk mendukung sosial, mendukung orang-orang yang memerlukan, saudara, di bidang medis, di bidang pendidikan, dia banyak membantu orang lain. 在他成功中呢，他就是建立了很多这慈善基金会，他帮助了很多穷人，就建立这个约翰汤普尔顿的这个机构来帮助穷人。 Jadi pada era perang dingin antara Amerika dan Uni Soviet pada saat itu, orang Amerika kebanyakan jadi ateis atau agnostik, saudara, nggak percaya adanya Tuhan atau tidak bisa mengerti, memahami bagaimana Tuhan itu ada apa enggak. Tetapi dia justru mendukung percetakan Alkitab dan juga menyelenggarakan Bible study di kampus-kampus agar anak-anak muda di Amerika Serikat tetap terpelihara kerohanian mereka, tidak menjadi ateis begitu. 在美国与苏联冷战的时候，那时候在美国有很多无神论者。那时候，约翰呢，他就是印刷很多的圣经，举行了很多的查经班，好让这年轻人他们有机会可以认识神，因为那时候他们都不知道关于神了。 Saudara, tengah-tengah segala kesibukannya, sekarang pertanyaannya bagaimana dengan keluarga dia? 在他的一切忙碌中，他的家庭如何呢？ Bagaimana dengan kerohanian dia? 他的属灵也如何？ Jadi dia memiliki keluarga yang taat kepada Kristus. 他有一个很顺服神的家庭。 Papa mamanya adalah seorang yang bekerja keras dan juga orang yang aktif melayani di gereja Presbyterian. 他的爸爸妈妈是很努力工作的，他们也很积极侍奉神。 Jadi dia melihat contoh teladan dari papa mamanya bagaimana hidup sehari-hari bekerja keras, tetapi juga memikirkan, membantu orang lain yang memerlukan dan aktif melayani di gereja. 他就看到他爸爸妈妈的榜样，他的父母如何的去服侍神，他们努力的工作，也去帮助很多有困难的人。 Sehingga dalam kesibukannya dia, John Templeton yang dewasa juga, dia meneruskan teladan yang indah yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya. Dia sukses, dia sibuk berbisnis, tetapi juga dia aktif melayani di gereja, saudara. 长大后呢，这个已经长大的约翰，他就是跟着他父母已经给他的榜样，就是在工作上也很成功，但是在服事上，他一直在积极的服事，也帮助很多人。 Kesibukan dia tidak menghalangi dia untuk mau melayani di gereja, saudara. Dia lebih dari 20 tahun menjadi majelis penatua di gereja Presbyterian itu. 他繁忙的工作不拦阻他可以在教会长老会里面服侍20年当执事来服侍。 Karena kecintaannya kepada Tuhan membuat dia semakin komit untuk melayani Tuhan. 因为他对神的爱，他就一直立志来侍奉。 Jadi dia pernah berbicara seperti ini dalam quotes-nya dia begitu ya, saudara. Dia katakan, saya telah memperhatikan sekitar 100.000 keluarga selama saya berinteraksi di bidang investasi. Dan saya melihat keluarga-keluarga yang taat memberikan perpuluhan akan lebih berhasil dan bahagia hidupnya daripada keluarga-keluarga yang tidak menjalankan perpuluhan. 有一次他这样说，在投资领域的咨询互动中，我关注了大约10万个家庭。我看到缴纳11奉献的家庭呢，永远比那不缴纳11奉献的家庭更成功、更幸福。 Saudara, dia salah satu juga yang mendukung pelayanan hamba-hamba Tuhan yang terkenal di seluruh dunia. Termasuk dia mendukung secara rutin pelayanan dari Mother Teresa dan juga
Billy Graham di dalam KKR penginjilan di seluruh dunia, dia salah satu orang yang mendukung di belakangnya. 他也是一位很支持在全世界的宣教工作，比如说有特蕾莎修尼，还有比利哥雷尔姆。 Nah saudara, di sini kita melihat bagaimana contoh yang real, yang nyata. Saudara, ini contoh asli, kisah nyata. Bagaimana keluarga menjadi faktor penentu seseorang bisa bertumbuh secara iman kerohaniannya. Dan keluarga menjadi contoh teladan bagaimana seseorang bisa melayani Tuhan dengan begitu komit. 在这里我们可以看到很实际的一个例子，就是一个在一个基督徒家庭长大的呢，他的可以影响到他可以服侍，他在工作上也成功。 Saudara, namun seringkali pada realita kehidupan kita, jika kita bicara antara kaitan antara keluarga dan pertumbuhan iman dan pelayanan saudara, kita seringkali menemukan kesulitan dan bahkan kita menemukan keluarga dan kerohanian atau pelayanan itu adalah hal yang bertentangan, bukan? 但事实上，如果我们看我们的周围呢，如果我们看家庭还有服侍跟属灵成长的话，就是两件会相反的事情。 Karena keluarga kita adalah orang-orang yang setiap hari, sehari-hari saudara tinggal dan hidup bersama-sama dengan kita. 因为我们家人他们就是每一天与我们居住的人。 Di dalam keluarga semua sifat-sifat, karakter-karakter yang asli, kehidupan itu terbuka apa adanya. 在家里呢，我们的本性呢，我们全部的个性，他们都看得出。 Maka menjadi sulit untuk bicara hal-hal rohani kepada orang-orang yang kita tahu bagaimana karakter aslinya. 所以就是很难要与已经知道我们怎样的一个人谈属灵的话题。 Ada karakter malas, ada karakter egois, ada karakter yang ingin menang sendiri, ada karakter pemarah, ada karakter yang tidak jujur, pembohong, dan berbagai karakter-karakter lain yang kita lihat setiap hari. Mungkin kita adalah bagian di dalamnya. 有懒惰，也有愤怒，自私，有着许多的这个不好的行为。 Maka kalau kita bicara bagaimana doa di rumah, keluarga, saudara, kadang-kadang itu menjadi hal yang asing dan hal yang kayaknya risih buat kita. 如果我们谈到在家里，我们有一个祷告呢，都觉得有点怪怪。 Dalam bimbingan pranikah yang saya layani beberapa kali saya katakan sebelum menikah kalian harus punya doa keluarga. Sekarang masa pacaran persiapan akhir, kalian pernah berdoa enggak berdua? 在我婚前辅导中的时候，我就告诉弟兄姐妹们，你们应该在一个家庭里有祷告。那你们两位有没有一起祷告吗？ Saudara, 90% dari yang saya layani tidak pernah dan merasa risih untuk berdoa bersama pasangannya. 90%我服侍的弟兄姐妹们，他们都没有这样的一起祷告的时间，都觉得怪怪的。 Aneh rasanya berdoa dengan pasangannya, saudara. 如果与我的伴侣祷告的时候呢，都觉得有点怪。 Apalagi kita bicara baca Alkitab dengan anggota keluarga yang lain, kita bicara tentang mesbah keluarga, saudara, itu adalah hal-hal yang jauh sekali dengan kebanyakan orang Kristen. 何况是我们谈到这家庭祭坛，与我们家人讲到这属灵方面的话呢，都是就是还做不到。 Maka akhirnya kebanyakan kita, saudara, akhirnya merasa sulit untuk bicara rumah sebagai tempat pertumbuhan rohani, apalagi rumah sebagai tempat pembentukan seseorang untuk pergi melayani Tuhan. 所以大部分人呢，就是很难的要去做到这一点，就是我们的家里是一个地方，让我们可以在属灵上成长，也可以激励我们更服侍神。 Padahal saudara, Alkitab cerita Tuhan membentuk keluarga. Sebetulnya keluarga itulah pusat dari pertumbuhan kerohanian seseorang. 其实上帝已经创造了我们的家庭，这家庭应该是成为我们的成长服侍的中心。 Rumah bukan sekedar tempat istirahat, saudara. Tetapi di rumah lah, di rumah tangga lah, tempat doa-doa dinaikkan. 家不是一个地方我们休息而已，但是就是在这家里面，我们就是要祷告。
harusnya rumah tempat di mana firman Tuhan dibicarakan dan didiskusikan. 应该家里就是我们谈论神话语的一个地方， Sehingga keluarga dan rumah tangga, tempat di mana Tuhan hadir dan tempat di mana rencana Tuhan digenapi. 好让我们的家庭里呢，就有神与我们同在，神的计划也成就在我们的家庭。 Nah, saudara, hari ini melalui firman Tuhan kita akan melihat bagaimana Yosua melihat keluarga merupakan faktor yang penting baginya di tempat di mana dia bisa bertumbuh secara iman dan di tempat di mana dia bisa menggenapi rencana Tuhan. 今天我们要看到，在这里耶稣亚就是在这里有很重要的因素，为什么耶稣亚会立志在神的面前，他一直在跟随耶和华。 Saudara, kalau kita lihat Yosua pasal 24 itu adalah pasal pidato perpisahan antara Yosua dengan umat Israel. 其实，在耶稣亚24章，这个是一个临别箴言。 Yosua sudah mengalami sejarah yang panjang menjadi saksi bagaimana bangsa Israel keluar dari Mesir, bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. 耶稣已经有这个很长一段的历史，见证了以色列如何从埃及出来，他们就进入应许之地迦南。 Kata-kata perpisahan biasanya berisi hal-hal yang paling penting yang dia akan ucapkan kepada bangsa Israel yang setelah dipimpinnya selama ini. 通常呢，这告别词应该就是他要对以色列人讲的很重要的话。 Dan Yosua memfokus kepada hal yang paling penting, yang dia lihat yang paling penting adalah keluarga. 但是耶稣亚就专注了一个话题，就是他看最重要的就是家庭。 Maka ketika dia bertanya kepada bangsa Israel, pada hari ini kepada siapakah kamu akan beribadah? Maka kita mengenal satu ayat yang begitu indah. Dia katakan, tetapi aku dan seisi keluargaku. Saudara tidak katakan aku sendiri. Aku dan seisi keluargaku, kami satu keluarga ini akan menyembah Tuhan, akan melayani Tuhan. 所以他就向以色列人说话，今日就可以选择所要侍奉的，你们今日就可以选择要侍奉的是你们列祖在大河那边所侍奉的神呢。至于我和我家，我们必定侍奉耶和华，是一个很出名的一个耶稣亚说的。 Maka dari kata-kata perpisahan ini saudara, kita bisa mencatat paling tidak 3 hal yang kita akan pelajari. Bagaimana keluarga dapat menjadi tempat pertumbuhan iman, keluarga tempat menjadi pembentukan orang untuk setia melayani Tuhan. 所以在耶稣亚的告别词，我们有3点可以看到的，就是让在家庭里我们如何可以来被塑造，可以服侍神，我们也可以成长。 Yang pertama adalah keluarga yang takut akan Tuhan. 第一就是成为敬畏神的家庭。 Ayat yang ke-14 berkata, oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. 第14节这样说：现在你们要敬畏耶和华，诚心实意的侍奉他，将你们列祖在大河那边和在埃及所侍奉的去掉，去侍奉耶和华。 Keluarga yang bertumbuh bagi Yosua adalah keluarga yang takut akan Tuhan. 成长的家庭，按照耶稣亚的话，就是敬畏神，就是敬畏神的家庭。 Harus dimulai dari satu sikap hati takut akan Tuhan. 必须是从一个心理态度来开始的，就是敬畏神。 Jadi dia, kalau saudara baca, karena kita tidak punya waktu yang banyak untuk mengcover, dia begitu mulai di dalam Yosua 24 saudara, dia mulai dengan satu keluarga yang namanya panggilan Tuhan terhadap keluarga Abraham. 我们今天没有很长的时间，但我们先看这个耶稣亚第24章，他就是从亚伯拉罕的呼召来开始讲。 Panggilan Tuhan kepada Abraham dan satu keluarga Abraham itu menjadi keluarga yang takut akan Tuhan. Keluarga yang taat kepada panggilan Tuhan dan pimpinan Tuhan. 亚伯拉罕就是一个敬畏神的家庭，他们就是顺服神的呼召。 Dan sampai keturunan-keturunannya adalah keluarga-keluarga yang takut akan Tuhan. Sehingga kita sering mendengar bukan Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub.
到他的后裔，他们每个人都是敬畏神，也有敬畏神的家庭，所以我们就常常听说亚伯拉罕的神、雅各、以撒的神。 Yosua melihat Tuhan bekerja melalui keluarga demi keluarga, saudara. 耶稣也就看到上帝是在家庭一个家庭工 Satu 作的， dari generasi ke generasi. 从一代到一代， Mulai satu keluarga, bangsa Israel menjadi sebuah bangsa yang besar. 从一个家庭以色列人变成一个很大的子民。 Mulai satu keluarga, saudara, bangsa Israel menjadi bangsa yang dapat memberkati, menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. 从一个家庭，以色列人成为一个民族来去祝福很多国。 Maka Yosua melihat faktor keluarga adalah faktor yang penting. Keluarga seperti apa? Keluarga yang takut akan Tuhan. 所以耶稣也就看到这个家庭是一个很重要的因素。所以要怎么样的一个家庭呢？就是敬畏神的家庭。 Saudara, takut akan Tuhan berarti sebuah sikap hati untuk tunduk, untuk hormat, untuk memuliakan dan memposisikan Tuhan sebagai yang tertinggi di dalam keluarga. 所以这个敬畏神的意思是什么呢？就是我们顺服。 我们听从，我们也把神放在最高，就是高举神的名。 Maka Amsal pasal pertama ayat yang ke-7 berkata, takut akan Tuhan adalah permulaan dari segala hikmat dan pengetahuan. 所以我们就看到在箴言书第1章第7节，敬畏耶和华是智慧的开端。 Bagaimana caranya agar keluarga kita, saudara, di keluarga kita bisa bertumbuh secara kerohanian? 我们在家里，我们如何让我们的家人他们的灵性可以成长？ Kita mulai dari sikap hati yang takut akan Tuhan. 我们先用一个心理的态度，敬畏神 Tanpa 的态 sikap 度。 takut akan Tuhan, saudara, nggak mungkin kita bisa bertumbuh di dalam rumah tangga kita. 没有敬畏神的态度，我们在家庭里不可能会有成长。 Pertanyaannya sekarang, saudara, apakah ada di dalam keluarga saudara dan saya sikap hati yang takut akan Tuhan? 问题是在你与我的家庭里呢，有这个敬畏神的态度吗？ Jika benar ada sikap hati takut akan Tuhan, maka saudara dan saya, kita akan membawa seluruh anggota keluarga kita datang beribadah menyembah Tuhan yang hidup. 如果在我们家庭里有真正的一个敬畏神的态度，那我们一定会带我们全家来到神的跟前来敬拜他。 Jika benar kalau ada sikap hati yang takut akan Tuhan di rumah tangga kita, saudara, pasti firman Tuhan berbicara di tengah-tengah keluarga kita. Firman Tuhan memimpin langkah kehidupan seluruh anggota keluarga kita. Sehingga Tuhan benar-benar hadir di dalam rumah tangga kita. Kita mengandalkan Tuhan. Kristus kepala keluarga yang memimpin langkah kehidupan keluarga kita. 如果在我们家庭里真的是有敬畏神的态度呢，那神就与我们同在，他的话语也在里面，让每一位的成员大家都知道神的话语。 Saudara, Alkitab Perjanjian Lama bicara mengenai kisah manusia jatuh dalam dosa, dimulai dari ketidaktaatan dari satu keluarga. 在旧约里面，我们就看到人类如何的陷入罪里呢？就是从一个家庭开始。 Tetapi Alkitab Perjanjian Baru berbicara mengenai keselamatan bagi umat manusia, dimulai dari ketaatan satu keluarga. 新约就讲到救恩，那也是从一个家庭开始的救恩。 Yusuf taat dan gentar terhadap panggilan Tuhan, tetapi dia taat untuk melakukan seperti apa yang Tuhan kehendaki. 约瑟也顺服敬畏神，他也顺服神的旨意。 Maria taat dan bersedia menjalankan apa saja yang Tuhan inginkan melalui malaikat. Dan dia katakan, aku ini hamba Tuhan, jadilah seperti kehendakmu. 玛利亚也顺服了神的呼召，神要他让他要做什么，他就是顺服去做了。 Tuhan Yesus taat menggenapkan karya keselamatan Tuhan. Satu keluarga yang takut akan Tuhan, Tuhan pakai menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. 主耶稣也顺服了，他就是成就了上帝的救恩大作为，死在十字架上。就是我们看到这一个家庭已经成就了神的救恩。 Oleh sebab itu saudara, jadilah keluarga yang takut akan Tuhan. 所以让我们成为敬畏神的家庭， Sehingga berkat-berkat Tuhan dicurahkan bagi kita sesuai janji firman Tuhan. 好让神的祝福倾倒在我们的家庭里。 Mazmur 128 berkata, berbahagialah orang-orang yang takut akan Tuhan.
keluarga-keluarga yang takut akan Tuhan, mereka disebut berbahagia. 在诗篇128章，在这里有说，敬畏神的家庭、敬畏神的人是有福的， Karena mereka akan terus dalam keadaan baik, dalam pengertian tertentu saudara. Kebutuhan hidup, keluarga yang baik, umur panjang, berkat-berkat jasmani, dan yang terlebih penting berkat rohani. Orang yang takut akan Tuhan, mendapat penyertaan Tuhan, mendapat kehadiran Tuhan, damai sejahtera di dalam perjalanan kehidupannya. 因为敬畏神的家庭呢，他们就是一定会在一个好的情况下，他们身体的需要、属灵的需要，神都会预备给他们，他们也与神同在，与神有好的关系。 Yang kedua saudara, 第二， keluarga yang bertumbuh adalah keluarga yang bersyukur kepada Tuhan. 成长的家庭就是一个感恩的家庭， Keluarga yang mengakui karya pekerjaan Tuhan di tengah-tengah keluarga. 就是一个承认神，就是神有在这家庭里。 Saudara, biasa dalam sebuah pidato perpisahan atau pertanggungjawaban, pemimpin biasanya akan menceritakan prestasi-prestasi yang pernah dia perbuat. 平常在告别时，一个领导他一定会把他所有的成就讲出来。 Yosua bisa saja dalam pidato perpisahannya dia katakan, dia ingat perbuatan-perbuatan besar yang pernah dia lakukan bersama dengan orang Israel, bukan? 耶稣亚他在告别时，应该他会记得他以前与以色列人，他做了很多大事。 Dia bisa ingat, bisa saja dia ingat bagaimana ketika dia memimpin bangsa Israel berperang dengan orang Amalek, di mana di atas gunung Musa mengangkat tongkat dibantu dengan Harun dan Hur. 他可能会记得，当以色列他们与亚玛力人征战的时候，耶稣尔在征战，在上面有摩西还有亚伦、户尔，他们就拿着摩西的手。 Mungkin dia bisa ingat ketika dia diminta untuk mengintai tanah Kanaan sebelum mereka masuk, dan dia bersama Kaleb hanya berdua meyakinkan Musa bahwa betul ini adalah tanah yang Tuhan janjikan dan kita harus masuk melawan 10 pandangan yang berbeda. 他可能也记起有一段时间，就是加勒、约书亚他们就是去迦南地窥探，那时候只有他们两位去摩西，就是让他知道这是一个好地方。 Dan tentu kita tidak bisa lupakan kisah yang begitu hebat dan luar biasa. Dia bisa saja bercerita tentang bagaimana dia bisa membawa umat Israel masuk ke tanah Kanaan dan merobohkan tembok Yeriko dalam waktu 7 hari. 那还有一个很伟大的故事，他一定会记起，当他领以色列人从埃及到迦南的时候，他们如何来去让这个耶利哥城倒塌。 Tetapi semua tidak dilakukan oleh Yosua, saudara. Sedikit pun dia tidak mencuri kemuliaan Tuhan. 这一切耶稣也已经做了，但是他完全没有就是没有偷上帝的荣耀。 Tetapi yang dia katakan adalah sebuah ayat yang indah. Dikatakan, demikianlah kuberikan kepadamu negeri yang kamu peroleh tanpa bersusah-susah. Dia katakan ini firman Tuhan, Tuhan yang berbicara. Demikianlah kuberikan kepadamu negeri yang kamu peroleh tanpa bersusah-susah. 反而他就讲了这一句很美好的话，就是我赐给你们地土，非你们所修治的；我赐给你们城邑，非你们所建造的。 Yang dia mau katakan kepada umat Israel adalah kita bisa datang diam di tanah Kanaan ini. Itu semua diberikan oleh Tuhan. 他要对以色列民说的就是：我们今天可以来到这应许之地迦南地，这就是因为神， Bukan atas semua perjuangan dan kerja keras kita. 不是因为你的努力、你的奋斗。 Maka seluruh inti kitab Yosua ada di ayat ini, saudara. 所以耶稣亚的这个中心呢，就是在这一节。 Kitab Yosua tidak berisi bagaimana bangsa Israel berhasil merebut tanah perjanjian. 我们就看到在耶稣亚，我们可以读到以色列他们如何的可以可以取得耶利哥城。 Tapi bagaimana Tuhan memberikan tanah perjanjian, menggenapi janjinya kepada bangsa Israel.
但是在耶稣也，我们看到的就是神如何来成就他的应许。 Walaupun kalau kita baca di dalamnya tentu ada perjuangan-perjuangan yang dilakukan oleh orang Israel untuk dapat merebut tanah perjanjian. 当我们读到耶稣雅记的时候呢，当然我们可以看到他们在那边的奋斗。 Tetapi yang Tuhan ingin katakan adalah manusia bisa berusaha, tetapi Tuhan yang berkehendak dan yang memberikan beranugerah. 但是神要向我们说的就是，人可以计划，可以努力，但是只有神来决定，是神的旨意完成。 Saudara, saya tidak sedang berkata kita perlu bersyukur, jadi keluarga kita bersyukur saja kepada Tuhan, kita berdoa saja, nanti Tuhan akan memberkati kita dengan caranya yang nggak tahu bagaimana. 我今天是不是只说我们在家庭我们就感恩吧，就一直在感恩，神都一定会祝福我们。 Itu bukan pengajaran firman Tuhan, bahkan Rasul Paulus berkata, kalau ada yang malas jangan dia makan. 这不是神的教导，因为在圣经有说，懒惰的人他就不能吃。 Pengertian bersyukur yang benar adalah di dalam setiap perjuangan kita, di dalam setiap pencapaian-pencapaian kita, ada berkat Tuhan yang menentukan di sana. 在这里我们看到，就是在所有的奋斗呢，在所有的努力，都有神的祝福在里。 Di setiap kegagalan-kegagalan kita, tetapi kalau kita sudah berusaha sungguh-sungguh, ada pembelajaran pembentukan Tuhan di sana. 在我们的失败中，我们如果真正的去学习，都有神的塑造在里面，在里头。 Saudara sekalian dikasih Tuhan, marilah kita menjadi keluarga yang bersyukur kepada Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹们，让我们每个人成为一个感恩的家庭。 Kita harus akui di hadapan keluarga kita bicarakan itu di tengah-tengah keluarga kita. Bagaimana karya Tuhan, berkat Tuhan kepada setiap keluarga kita yang telah kita alami selama ini. 我们必须在我们家庭成员，在我们家庭成员面前，我们来承认神在我们的生活中已经做了什么。 Sehingga Tuhan benar-benar hadir dan peranan Tuhan begitu penting di dalam keluarga kita. Sehingga setiap keluarga semakin bergantung, berharap kepada Tuhan Allah yang hidup itu. 所以在我们家庭中，我们可以感觉到神与我们同在，神与我们同在，也让我们与家人，他们也可以知道也可以知道我们的经历。 Keluarga yang bersyukur selalu bercerita menyaksikan kebesaran Tuhan di tengah-tengah keluarga. Saya percaya dan yakin keluarga itu akan bertumbuh secara rohani. 感恩家庭呢，他们就可以经历到在主里面的成长。 Yang terakhir saudara, 最后的， bagaimana keluarga kita menjadi keluarga yang bertumbuh adalah keluarga yang mempunyai komitmen. 我们如何让我们的家庭有成长，就是有忠诚来服侍神。 Setelah seluruh bangsa Israel menjawab Yosua dan berkata, kami juga dengan seluruh keluarga kami akan taat beribadah kepada Tuhan dengan setia. 在以色列民也说他们必定侍奉耶和华后呢， Maka Yosua mengikat perjanjian dengan cara saudara mendirikan sebuah tugu yang terbuat dari batu yang besar. 那耶稣呀就用了一个大石头来立约， Agar perjanjian ini menjadi sebuah saksi bagaimana umat Tuhan berjanji bersumpah setia melayani Tuhan yang hidup. 好让这个约成为一个见证，以色列民如何的去侍奉耶和华。 Saudara, Allah kita adalah Allah yang mengikat perjanjian dengan manusia. 弟兄姐妹，我们的上帝他是与我们人立约的神， Kenapa saudara? 为什么？ Karena ini adalah sesuatu yang sangat penting. Komitmen itu adalah sesuatu yang penting di dalam relasi antara individu dengan individu. 因为这个立志呢，就是在我们人与人关系之间是很重要的。 Maka Alkitab kita disebut dengan perjanjian lama dan perjanjian baru, saudara. Tuhan senang mengikat perjanjian dengan umatnya. 所以我们的圣经有旧约、新约，因为上帝他就是与人立约。 Perjanjian kudus ketika
manusia taat dan setia kepada komitmennya, maka Tuhan akan menjaga, melindungi, dan memberkati manusia yang berjanji dengan Tuhan itu. 当人类他们忠诚守这个约的话，那上帝也是对人也有他的信实慈爱。 Dan Tugu Batu itu peringatan supaya apa, saudara? Dibangun Tugu sebagai sebuah tempat situs supaya umat Israel setiap melihat Tugu Batu itu, mereka ingat mereka pernah mengikat perjanjian dengan Tuhan. 他们建造那个石头，所以以色列民他们的后裔都可以看到，那个就是他们与神立约。 Tapi seringkali kita bertanya, bukan? Buat apa kita terus berkomitmen, terus gagal dan gagal lagi kok? 但是我们常常会问自己，我们为什么一直在立志做这一些呢？都是一直在失败。 Perjanjian demi perjanjian dilakukan, manusia terus tidak setia kepada Tuhan kok. 神一直在立约，但是人都不忠心。 Sampai pada perjanjian baru, saudara. Sebuah perjanjian yang Tuhan ikat melalui darah yang kudus, darah anak domba Allah. Sehingga walaupun kita tidak setia dan kita gagal, Tuhan kita Tuhan yang setia. Dia yang akan menanggung akibat dari perjanjian ini ketidaksetiaan kita. Dan dia memastikan kita akhirnya boleh kembali kepada rencana dan kehendak Tuhan. 到新约的时候，神就是与基督的宝血来与人类立约，让我们可以回到神的计划中。 Itu sebabnya Tuhan hanya memerlukan sikap hati kita di hadapan Tuhan. 所以神只需要我们心里的态度， Yang mau bertekad untuk mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati, taat, beribadah, setia menyembah Dia dan melayani Tuhan. 我们要全心全意的去敬拜他，去爱他，侍奉他。 Sikap hati ini aja Tuhan sudah senang, saudara. 这样的态度已经蒙神喜悦了。 Tentunya harus diikuti dengan komitmen kita untuk mempraktekkan itu, menyatakan itu dengan segenap kekuatan kita, segenap hati kita, segenap akal budi kita, segala sesuatu yang kita miliki untuk menjaga perjanjian kudus ini dengan Tuhan. 当然，我们也是要忠诚的、全心全意、全力全意的去守上帝给我们的约。 Bagaimana caranya agar keluarga kita dapat menjadi keluarga yang bertumbuh, saudara? Pernahkah, saudara, di dalam keluarga kita buat perjanjian dengan Tuhan? 我们如何在家庭里有成长？我们在家里是否有与神立约过吗？ Ketika saya tahu istri saya hamil, saudara, saya langsung berdoa dengan istri. Kita berdoa anak ini biar Tuhan pakai bagi kemuliaan nama Tuhan. 当我知道我太太怀孕的时候，我就邀她一起祷告，让神自己，这孩子呢就交到神的手中。 Maksudnya bukan sekarang, saudara ya. Sekarang dia sedang tidak hamil. Maksudnya dulu waktu anak pertama dan anak kedua kami. 不是现在哈，现在不再怀孕，是在我们第一女儿那时候她怀孕的时候。 Dan hari-hari dia terus mengingatkan saya, kamu udah berdoa belum? Berdoa lagi belum buat anak kamu? 所以每一天她就提醒我，你已经为孩子祷告了吗？ Saudara, itu perjanjian kami kepada Tuhan. Kalau Tuhan anugerahkan anak, Tuhan pakai ini menjadi kemuliaan bagi namamu. 这就是我们与神立的一个约，就是我们有得到孩子的时候，我们就让神来，就是让神来使用。 Ada nggak perjanjian yang saudara buat di tengah-tengah keluarga, perjanjian dengan Tuhan? 弟兄姐妹，是否在家庭里与神有立约吗？ Jadi saudara, saya tutup dengan cerita waktu retreat kemarin, retreat keluarga, kita malam terakhir, malam api unggun, kita buat komitmen kepada Tuhan, bukan? 所以我会用这个话题来结束。我们进修会的时候，我们晚上不是有一个锅火吗？ Lalu kita menulis di selembar kertas yang berbentuk daun, hal-hal buruk yang ingin kita tinggalkan dan kita masukkan itu ke api unggun, kita bakar. 我们在一个像叶子的小纸上
就是写上我们要离弃的一些坏行为，让我们就把它烧掉。 Lalu ada komitmen-komitmen yang positif, saya mau berjanji lebih baik lagi, saya mau mengasihi Tuhan lebih lagi di dalam lembar berbentuk daun yang nantinya akan kita pasang di dalam sebuah yang berbentuk pohon yang daun-daunnya itu kita tempelkan di sana. 接下来我们也写上在一个像叶子的那个纸上呢，立志我们要行这一些的好行为。等一下我们会把这个纸吊在一个树上。 Dan puji Tuhan, pohonnya sudah jadi, saudara. Setelah kebaktian, saudara kalau lihat nanti di lobi lantai 3 ini, di depan kita itu ada pohon. Dan saudara bisa melihat yang ikut retreat, komitmen-komitmen kita masing-masing itu sudah tertempel di dahan-dahan dari pohon itu, di depan kita itu. 这树已经完成了，所以在第1楼的时候，弟兄姐妹可以看到弟兄姐妹写的那个你们所立志的，在这个树上。 Buat apa kita buat itu, saudara? 为什么我们要做这一切呢？ Supaya saudara dan saya ingat, setiap lihat pohon itu ingat, saudara dan saya pernah berjanji kepada Tuhan. 好让弟兄姐妹，你与我看到这树的时候呢，我们就可以被提醒，我们与神有约。 Dan ketika kita taat setia kepada perjanjian yang telah kita perbuat kepada Tuhan itu, saudara, kita pasti akan mengalami karya-karya Tuhan di dalam kehidupan kita. 当我们对神的约忠心忠诚的时候，我们就可以看到神的大作为在我们的生命中。 Hidup kita selalu akan memikirkan, oh iya saya pernah berjanji kepada Tuhan. Itu akan terus mengingatkan kita untuk tetap setia kepada jalan Tuhan dan pengenapan rencana Tuhan. 在我们的生活中，我们一定一直会被提醒，让我们也可以成为一个忠心的基督徒。 Marilah kita bertumbuh di dalam keluarga kita masing-masing, saudara, dengan kita membuat komitmen dan perjanjian kepada Tuhan. 让我们可以在家庭里成长，就是忠诚的来服侍他。 Menjelang ulang tahun gereja kita ke-55 tahun. 我们将庆祝我们教会的55周年纪念。 Kita melihat Tuhan berkarya selama ini. 我们看到神如何的工作。 Mulai satu keluarga menjadi sebuah keluarga yang besar. 从一个家庭成为一个大家庭， Mulai satu gereja menjadi banyak gereja-gereja. 从一个教会成为许多的教会， Mulai satu tempat menjadi pelayanan Tuhan pakai ke berbagai tempat, saudara, bahkan sampai ke pelosok-pelosok. 从一个地方到许多的地方，也到一个很远的地方。 Melayani Tuhan dengan setia, menjangkau jiwa bagi kemuliaan Tuhan. 忠心的来服侍神，也带新的人来到神的面前。 Biarlah kita terus boleh menjadi keluarga yang bertumbuh dan setia melayani Tuhan. 好，让我们成为一个成长的家庭，也可以服侍我们的神。 Kita berdoa. 我们一起祷告， Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang telah kami dengarkan. 主，我们谢谢你，你赐给我们你的真理。 Kami rindu ya Tuhan, setiap keluarga-keluarga adalah keluarga yang boleh menghadirkan Engkau dan sehingga kami boleh mengalami pertumbuhan iman dan menjadi tempat pembentukan pribadi-pribadi untuk giat melayani Tuhan. 主，我们渴慕在我们的家庭里有你与我们同在，塑造我们每一位，让我们在家庭里我们也可以更服侍你。 Berkatilah setiap kami ya Tuhan di tengah-tengah setiap kondisi, pergumulan, situasi yang sedang kami hadapi. 求主也与我们同在，赐福于我们。当我们面对我们的困难的时候，挣扎这一切的时候， Biar kehadiran-Mu di tengah-tengah keluarga kami ya Tuhan, boleh menjadi kekuatan, boleh menjadi panduan arah bagaimana kami terus boleh bertumbuh secara rohani di setiap kondisi dan situasi pergumulan hidup kami. 好让你的同在来激励我们，来赐给我们力量，让我们也可以行走在你的旨意中。 Kami bersyukur dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. 我们祷告、感恩，奉主耶稣的名， Amin. 阿门。 Tuhan memberkati. 上帝赐福于我们。
们。